Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasyiana binti Sukri dan saya dari Bahasa Melayu 2 akan mempersembahkan sebuah video yang berkaitan dengan pengantar pengajian pendidikan kod GPPP 1092. Baiklah, sebelum kita beralih kepada topik utama kita, mari kita pergi kepada apa itu pendidikan. Baiklah, mari kita kenali apa itu pendidikan. Pendidikan berasal daripada kata dasar didik yang membawa maksud ajar, asuh dan pelihara. Pengertian pendidikan atau education berasal daripada dua perkataan Latin, iaitu educare yang bermaksud latihan dan educare yang bermaksud didikan. Menurut Mok Song 2009, pendidikan ialah satu proses atau aktiviti yang dilaksanakan untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang individu. Baiklah, setelah kita mengenai apa itu pendidikan, sekarang saya akan memulakan tugasan yang pertama yang telah diberikan, iaitu berkaitan dengan implikasi, aspirasi, hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Okey, sebelum kita beralih kepada topik utama, saya akan memberitahu beberapa maklumat asas tentang PPPM. Sebelum itu, PPM adalah bermaksud Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. PPPM ini ditubuhkan pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Maafkan saya, 2025. Iaitu selama 13 tahun. PPPM ini dibentuk adalah bagi membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu untuk menyesuaikan diri ketika mereka menghadapi beberapa cabaran. Seterusnya, PPPM ini menyediakan pendidikan yang terbaik untuk melahirkan modal insan yang bertaraf dunia serta mampu bersaing dengan negara-negara global di samping melahirkan generasi yang cekap dalam penggunaan teknologi maklumat. Okey. PPPM ini telah menggariskan 5 aspirasi yang ingin dicapai. Mari kita melihat 5 aspirasi ini di dalam slide yang diberikan. Kita akan pergi kepada maksud aspirasi. Maksud aspirasi dalam Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi ini merupakan keinginan yang kuat untuk mencapai dan mengadakan sesuatu. Aspirasi pendidikan dalam Pelan Pendidikan Malaysia ialah keinginan atau hasrat kerajaan dalam membangunkan sistem pendidikan di Malaysia supaya rakyat Malaysia ini dapat menjadi seorang individu yang berdaya saing dalam sektor pendidikan. Baiklah, terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi pertama iaitu akses, kedua kualiti, ketiga equity, keempat perpaduan dan yang terakhir kecekapan. Baiklah, untuk akses terdapat 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Dekat sini, mereka mempunyai hak dalam mendapatkan mereka mempunyai hak dalam mendapat kesamarataan peluang pendidikan. Jadi kat sini nak menunjukkan bahawa pelajar-pelajar daripada golongan yang tidak mempunyai golongan yang tidak berpendapatan, walaupun mereka mempunyai walaupun mereka merupakan golongan yang mempunyai kurang pendapatan, tapi kat sini ni menunjukkan bahawa mereka juga mampu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama seperti masyarakat yang lain. Seterusnya, kualiti. Negara dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS, dan
Program for International Student Assessment iaitu PISA dalam tempoh 15 tahun. Baiklah, untuk kualiti TIMSS ini merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan co-curriculum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains di seluruh dunia. Pentaksiran ini dibuat bagi mengukur prestasi murid yang merangkumi dua aspek iaitu dalam proses pemikiran berbentuk pengetahuan dan satu lagi pengetahuan dalam segi algebra atau geometri. Seterusnya PISA pula merupakan pentaksiran bukan kepada kandungan co-curriculum tetapi keupayaan murid untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan yang sebenar. Kat sini ni maka dengan adanya kedua-dua pendayaan antarabangsa ini, maka aspirasi murid dapat dicapai iaitu dengan murid berupaya untuk memikirkan sesuatu mengaplikasikan sesuatu pengetahuan secara dengan lebih kreatif dalam masa yang sama mereka dapat meningkatkan ciri-ciri kepimpinan yang ada dalam diri mereka. Baiklah, kita pergi kepada equity. Equity ialah sistem pendidikan yang berprestasi tinggi dalam menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50%. Seterusnya, sektor perpaduan. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi dalam kalangan murid kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka bermula dari usia 7 tahun hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar, murid dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Contohnya kat sini ni mereka dapat memahami cara budaya yang orang lain. Seterusnya mereka dapat menerima pendapat daripada individu yang lain semasa mereka melakukan aktiviti perbincangan dan sebagainya. Seterusnya, kesefahaman yang terbina akan menjalinkan perpaduan. Seterusnya, membentuk identiti nasional. Dan yang akhir sekali, kecekapan. Kecekapan ni keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Terdapat beberapa usaha bagi mencapai aspirasi murid ini dalam aspirasi sistem pendidikan ini, iaitu sistem pendidikan telah menyediakan beberapa sumber dan seterusnya yang bermaksud kat sini lebih kepada sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah adalah sesuatu yang memainkan peranan yang penting bagi menentukan tahap prestasi setiap sekolah tersebut. Seterusnya, mari kita lihat 6 aspirasi murid. Aspirasi murid yang pertama iaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Seterusnya, murid juga perlu menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang yang lain seperti seni, muzik dan sukan. Dengan adanya pembelajaran pengetahuan dalam bidang ini, maka secara langsung kita dapat melahirkan murid yang serba boleh. Kurikulum ditambah baik dengan adanya memberi penekanan kepada pengajaran berpusatkan murid dan pengajaran yang berbeza. Dekat sini dengan adanya co-curriculum, maka
Mereka dapat memberi lebih penekanan kepada murid untuk mereka menyelesaikan masalah, tugasan yang berasaskan projek, memperkemaskan mata pelajaran atau tema. Maka dengan sini standard pembelajaran yang dirangka untuk murid dapat ditingkatkan secara langsung. Pembelajaran mereka akan lebih bersistematik dan menjadi lebih terbaik. Terusnya, berfikir. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Dekat sini ni dapat diulaskan bahawa dengan adanya kemahiran berfikir ni, murid mampu menghubung kait dengan pelbagai pengetahuan dan mampu membina pengetahuan yang baru seperti yang dikehendaki oleh aspirasi pendidikan ini. Seterusnya, pemikiran kreatif dan inovatif perlu ada dalam kemahiran murid agar mereka dapat menyelesaikan masalah secara kritis, logik, induktif dan didaktif bagi mencari penyelesaian. Seterusnya, membina pemimpin berkualiti penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Terdapat beberapa aspek kepimpinan iaitu 4 elemen keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan keterampilan berkomunikasi. Dengan adanya elemen-elemen tersebut, maka dapat melahirkan murid yang hebat dalam segi memimpin. Seperti kita tahu, di sekolah ini terdapat beberapa aktiviti yang dijalankan. Maka cara langsung apabila murid turut serta dalam program yang dijalankan, maka cara langsung dapat memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi, membina keyakinan diri dan melaksanakan tanggungjawab serta bekerjasama. Baiklah, dui bahasa. Seperti yang ditulis dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap 5. Seterusnya, etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dididik untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Dengan adanya nilai etika dan kerohanian ini, maka seseorang individu tersebut akan menjadi lebih manusiawi. Dalam masa yang sama, mereka dapat membentuk etika dan kerohanian ini dapat membentuk sasiah murid yang berilmu dan menyelesaikan konflik secara harmoni. Lagi sekali, identiti nasional. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menghormati yang lain. Seterusnya, berkait rapat dengan asas kesetiaan atau patriotism. Berkait rapat dengan jati diri sebagai warga negara Malaysia. Dekat sini pula, rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan terhadap identiti nasional, iaitu berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Jadi setiap murid ni semestinya mempunyai berbagai latar belakang, iaitu etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat. Jadi dekat sini murid haruslah belajar untuk memahami dan bertolak ansur dengan pelbagai kepercayaan yang ada di dalam sekolah. Jadi dengan adanya identiti nasional, setiap murid mesti memahami sejarah Malaysia serta berkongsi pengalaman di dalam dan di luar yang berkaitan dengan hal-hal yang berpegang dengan perpaduan dan latar belakang mereka sendiri. Dengan adanya perkongsian yang dilakukan oleh murid tersebut, maka perkara ini dapat didapat berkait rapat dengan jati diri sebagai warga negara Malaysia. Baiklah, sebelum kita bergerak kepada implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidik terhadap guru yang berjiwa pendidik, definisi guru berjiwa pendidik ini ialah guru yang mempunyai sikap bertanggungjawab, mempunyai empati yang tinggi, ikhlas dalam menjalankan tugas dan mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidangnya. Guru juga mempunyai pemahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang ada asasnya untuk mengubah sasiah diri seseorang, iaitu sasiah diri murid.
Oleh itu, guru perlu mendidik murid-murid supaya jiwa mereka terkesan dengan apa yang telah mereka pelajari. Baiklah, ini adalah antara beberapa isi bagi implikasi aspirasi dan hala tuju pendidik terhadap guru yang berjiwa pendidik. Iaitu isi yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran secara sistematik. Yang kedua, pembangunan profesionalism. Dan yang ketiga, kemahiran teknologi. Baiklah, untuk isi yang pertama iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran secara sistematik. Guru perlu berkeupayaan untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Seterusnya, profesionalism guru dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran dan yang berkaitan dengannya. Akhir sekali, guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berkesan. Dekat sini saya dapat kupaskan bahawa guru seharusnya menguruskan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan secara sistematik, iaitu dengan mengajar murid-murid cara yang betul dan cara yang betul dan teratur bagi memastikan pemahaman murid itu sentiasa ada dan murid mudah memahami apa yang mereka pelajari semasa mereka berada di dalam kelas. Kita pergi kepada simulasi pengurusan pengajaran dan pembelajaran secara sistematik. Baiklah, Azhar sudah melemparkan data tadi kan? Ya, cikgu. Okey, saya nak beritahu nombor apa yang kamu dapat. Saya dapat 25, cikgu. Okey, 25. Okey, buka 25. Oh, guli. Guli. Okey, sekarang ni cuba cari perkataan yang berhuruf dengan G di hadapan. Dan ke cikgu? Bukan. Ini. Giu, gu. Okey, macam itu. Berdasarkan video sebentar tadi, telah saya kupaskan bahawa hala tuju dan aspirasi pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik ini mampu melahirkan murid yang berpengetahuan luas dan bijak. Di samping, mereka dapat menyelesaikan sesuatu perkara dengan mudah dengan adanya bantuan pembelajaran yang telah cikgu lakukan, iaitu yang dikenali sebagai PPM. Maka, secara tidak langsung, pembelajaran ini akan menyebabkan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid secara sistematik. Baiklah, untuk isi kedua, pembangunan profesionalism. Di sini, guru perlu melestarikan pembangunan profesionalism dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja bagi meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Pembangunan profesionalism ni penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong murid ke arah pencetusan idea baharu dan berupaya untuk menyelesaikan masalah. Kat sini ni guru haruslah bijak untuk melakukan aktiviti yang dapat menarik minat murid dan secara tidak langsung mendorong murid untuk berfikir dengan kreatif. Baiklah, untuk isi yang terakhir iaitu kemahiran teknologi. PPPM telah memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Guru perlu mereka bentuk satu proses pembelajaran berdasarkan kemahiran teknologi. Seterusnya, guru hendaklah menggabungkan proses pembelajaran iaitu PDP berserta menerapkan penggunaan TMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi bagi menyokong kejayaan murid dalam kemahiran inovasi. Melalui kemahiran teknologi ini, guru haruslah memikirkan cara untuk menarik minat murid-murid untuk belajar dalam penggunaan TMK iaitu penggunaan teknologi maklumat dan ICT.
Guru juga boleh mencuba idea yang baharu untuk mendidik murid menggunakan teknologi maklumat, iaitu proses yang menggunakan pembelajaran di atas dalam talian. Murid dekat sini, murid dapat didedahkan dengan proses pembelajaran yang lebih inovatif dan secara tidak langsung murid dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam penggunaan teknologi. Ini adalah beberapa contoh yang saya lakukan bagi menarik minat murid untuk belajar menggunakan penggunaan PMK ini. Baiklah, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Semoga perkongsian saya ini memberi pengajaran kepada anda semua.